Assalamualaikum. Panas. Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه غر الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha mengurusi dan barisan ahli jawatan kuasa yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah memberkati, merahmati, mengampuni dan mengikhlaskan niat kita semua dan menjadikan insya-Allah kita semua berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan taufik serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan sama-sama menyambung tadabbur kita daripada suratul Isra. Dan sambungan hari ini disambung pada ayat yang ke 6. 46 dah baca ke belum? Kita baca daripada ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih.
إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم. Suratul Isra ayat yang ke-46. Kalau tuan-tuan ingat pada ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang musyrikin, yang mana kalaupun ayat-ayat Allah dan tanda kebesaran dan kewujudannya itu diceritakan, tetap dia tak nak dengar dan tak nak faham. Kalaupun dia dengar, tetap dia tak nak faham. Ada orang-orang musyrikin dan kafir yang Allah jadikan kalau dia dengar, lalu Allah nak bagi hidayah kat dia, masuk ke dalam hatinya. Tetapi ada yang kalau Allah tak nak kebaikan bagi dia, dengarlah macam mana banyak pun ayat, ceritalah macam mana banyak pun kebaikan, tadabburlah sebanyak mana pun ayat. Allah sebut pada ayat yang ke-46, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, kami jadikan dekat dalam hatinya itu penutup-penutup. Hatinya tertutup. Okey, maknanya tuan-tuan memang hidayah ni milik Allah Taala. Okey, hatinya tutup. Ayyafqahuhu, daripada dia dapat memahami Al-Quran. Dah cerita dah. Tuan-tuan kalau ikut, kita semua belajar bahasa Arab. Bahasa Arab yang kita belajar dengan bahasa Arab Abu Jahal, mana lagi hebat? Haji? Bahasa Arab yang saya belajar dengan bahasa Arab Abu Lahab, siapa lagi Arab? Ya, Abu Lahab. Jadi kalau ikut Abu Lahab, kalau dia dengar Quran, dia lagi senang terkesan. Kalau ikutnya macam itulah, kan? Patutnya dia lagi senang terkesan, sebab dia pandai bahasa Arab, dia faham bahasa Arab, dia pun orang Arab, cuma tak boleh Arab ya. Patutnya dia dengar Quran bahasa Arab, dia lagi senang faham. Tapi kenapa pula dia dengar tak faham? Orang Jawa, Banjar dan Bugis pula boleh faham. Hadirin semua, itulah yang dikatakan hidayah milik Allah. Siapa yang Allah tak nak dia menerima hidayah dari sudut ilmunya, maka orang itu ditutup hatinya daripada memahami Quran. Wa ja'alna ala qulubihim
akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Dan pada telinga mereka itu kami jadikan sesuatu yang tersumbat daripada dia mendengar dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin semua, lalu Allah Ta'ala sebut, wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an. Dan kalau engkau menyebut tentang Tuhanmu, iaitu sebut tentang Allah dalam Quran. Maknanya Nabi kalau baca Quran, kan dalam tu disebut Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati al-malikul quddusus salamul mu'min khaliqus samawati wal ardh fatiris samawati. Kan disebut Allah. Lalu tuan-tuan, Allah Ta'ala umpamakan, dan seandainya engkau wahai Muhammad menyebut nama Allah di dalam Quran, kau baca Quran, sebut pula nama Allah dalam tu. Zakarta rabbaka fil Quran wallau ala adbarihim. Dia akan benci dan marah dan tak suka. Sebab apa? Sebab sebut pasal Tuhan yang satu je. Tak nak sebut pasal Lata, Uzza dan puji mereka. Lalu mereka pun kembali patah balik ke belakang dalam keadaan benci dan geram. Lalu Allah Ta'ala sebut, nahnu a'lamu bima yastami'una bih. Dan sesungguhnya kami lebih tahu akan tujuan mereka nak dengar Quran. Tuan-tuan, mereka dengar tak Quran? Dengar. Tapi mereka faham tak Quran? Tak. Mereka dengar tak Quran? Dengar. Mereka dapat hidayah tak dengar Quran? Tak. Bahkan lebih dahsyat lagi, sebahagian ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah daripada surah An-Najm. Surah An-Najm dan surah Bintang. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi masa baca ayat ni, orang musyrikin Mekah ni ramai-ramai dengar. Kan ada baca kan? Ramai-ramai dengar. Dia dengar tu tak dengar. Dia asyik. Maknanya, wih, sedapnya. Tapi kat telinga je. Sampai ayat sujud, orang Islam sujud, mereka pun tersujud sekali. Ayat tersebut sujud dan mereka sujud. Maknanya apa? Mereka asyik dengan apa yang dia baca. Tapi dapat hidayah tak? Tak dapat hidayah. Lalu tuan-tuan, Allah sebut apa? Kami lebih tahu dengan apa yang didengar daripada Quran, dan kami lebih tahu dengan apa yang mereka bisikkan. Maknanya tuan-tuan, dia dengar Quran, lepas tu dia bisik kat kawan dia. Kau tengok tu, dia baca Quran macam tu, sebut pasal gini, begini, asyik Tuhan dia. Contoh gitu. Dia sebut sama dia. Allah kata, kami pun tahu apa yang dia dengar, dan kami pun tahu apa yang mereka bisikkan. إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ. Dia akan bisik sama dia. Dia kata, kau dengar dah dia baca Quran. Quran dia tu menyihir kita semua. Sebabnya ayatnya terlalu menarik, mengasyikkan hati. Kalau dengar kamu akan tertarik. Dia kata apa? La tattabi'una illa rajulan mas'ura. Kalau kamu ikut, kamu sebenarnya ikut seorang lelaki yang sedang disihir. Jangan ikut dia. Maknanya tuan-tuan, ilmu sihir ni ilmu lama dah. Zaman Nabi dan sahabat pun mereka dah tahu tentang ilmu sihir. Maknanya apa? Ilmu pikat orang, ilmu kuasai orang, ilmu tarik perhatian orang, itu dah ada di zaman dulu. Dan dia kata kepada kawan-kawan dia orang, dia kata jangan dengar dekat Muhammad. Dia tu orang yang disihir. Kalau kamu dengar kat dia, yang dia cakap tu bukan perkataan dia, perkataan makhluk yang menyihir dia. Tuan-tuan, jadi jangan ikut. Kenapa dia kata macam ni? Untuk buat propaganda terhadap orang baik supaya jangan ikut kata-kata mereka. Tuan-tuan, ini cara yang sama orang nak bunuh karakter manusia. Betul. Katalah tuan-tuan, ada seorang alim lagi soleh, baik, datang ke sebuah daerah. Dia bawa perubahan dalam masyarakat. Dia berdakwah, buat islah, baiki masyarakat, nasihat masyarakat. Makin lama makin bertambah mengikut dia. Jadi masyarakat yang dah terbiasa dengan rosak, dah terbiasa main kuda kepang, dah terbiasa buat tu, dah terbiasa buat ini, dia tengok, dia benci dekat orang tu. Apa cara dia nak buat? Cara dia tuan-tuan kena faham. Ini pun berlaku dekat zaman moden, iaitu bunuh karakter. Bunuh karakter dia supaya orang tak percaya dia lagi.
Contoh, dia kata, aku dengar dia tu yang curi duit tabung masjid. Contoh, dia kata, aku dengar dia tu ada skandal dengan orang itu, orang ini. Bagilah 1-2 bukti yang fake. Tuan-tuan, zaman kita hari ini banyak orang baik kena macam tu. Banyak. Kalau dulu tuan-tuan kalau pernah ingat, Al-Fadhil Ustaz Zaidurus pernah orang sebarkan. Waktu tu zaman dia jadi fenomena dalam Malaysia. Fenomena betul. Okay, fenomena. Maknanya ceramah paling top di YouTube atau live atau bersemuka antara yang menjadi fenomena satu Malaysia ketika itu. Lalu tuan-tuan, untuk jatuhkan karakter dia buat satu video seks, mukanya muka Ustaz Zaidurus. Kemudian sebarkan, masuk dalam sosial media. Apa efek dia? Efeknya orang yang cepat bagi keputusan, dia akan kata tak boleh percaya betul ni, dah jangan dengar lagi. Hadirin semua, inilah cara zaman dulu, zaman Nabi, dia buat benda sama untuk Nabi. Dia kata jangan dengar orang tu dah kena sihir, Muhammad tu dah kena sihir. Ayat yang disebut sedap tu bukan daripada dia, daripada jin dia. Faham kan? Gitu. Gitu tuan-tuan. Jadi orang baik pengislah kadang-kadang terdedah kepada ujian ini. Apa tindakan kita sebagai orang beriman? Tindakan kita orang beriman diajar Allah dalam surah Al-Hujurat. Apa Allah ajar? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Kalau datang satu berita daripada orang yang kamu tengok orangnya ni agamanya macam lebih kurang aja, kan? Selidik dulu, jangan percaya. Ini tuan-tuan, pantang masuk WhatsApp, percaya terus. Keluar kat Facebook, percaya terus makcik. Kawan sebelah bagi tahu, terus percaya. Betul kita dengar kata Ustaz Syafiq kahwin lagi tu, terus percaya. Amboi, terus percaya. Cuba tanya dulu WhatsApp, Ustaz betul ke Ustaz? Ya, tapi kalau macam tu masih baik lagi lah tuan-tuan. Tapi kalau yang tak baik, contohnya, hadirin semua, kalau datang daripada orang yang fasik, yang kita tak tahu background dia, maka Allah mengajarkan kita tabayyun, selidik dulu. Siapa pun, kalau datang lagilah sosial media ni kebanyakannya fasik. Sosial media kebanyakannya fasik. Jadi kalau baca tu, biar baca sekali lalu je. Jangan baca dengan perasaan. Nanti tuan-tuan akan menyalahkan orang yang betul dan kadang-kadang membetulkan orang yang salah. Ingat tuan-tuan, ini etika. Etika. Zaman Nabi berlaku cara pembunuhan karakter. Mereka bunuh karakter Nabi dengan cara mengatakan, kalau kamu ikut dia, kamu sedang ikut seorang lelaki yang disihir. Jangan. Baik. Unzur kaifa darabu lakal amsal. Lihatlah wahai Muhammad, macam mana dia buat perbandingan kepada kamu. Kata, tuan-tuan kalau tengok dalam Quran, orang-orang musyrikin Mekah, dia pernah cop Nabi dengan beberapa cop. Kalau yang kat sini copnya apa? Apa? Kena sihir. Dalam surah Qalam menyebutkan dia tu tukang sihir. Dalam surah Al-Qalam Allah Ta'ala sebut apa? Wa ma huwa biqauli syair. Orang musyrikin juga pernah kata Nabi ni tukang syair. Dalam surah yang lain pula menyebut, mereka mengatakan Nabi ini pemecah belah masyarakat, memisahkan antara suami dan isteri. Dalam ayat yang lain pula mereka mengatakan apa? Kalau tak silap saya dalam suratul Safat, mereka kata Nabi adalah orang yang gila. Tuan-tuan, ini label-label yang diletakkan kepada manusia. Tuan-tuan kena ingat, kaedah ni berjalan sepanjang zaman. Ada orang-orang baik nanti digelar sebagai kolot. Orang baik digelar kolot. Jadi lekat dekat kepala orang, ini orangnya kolot. Jumpa orang yang lain, orang itu dicop sebagai jumun. Lalu orang itu pun disebutkan jumun. Jumpa orang yang lain, orang itu disebutkan pengganas, maka kekal di pengganas. Saya ingat dulu Osama bin Laden dan seangkatannya, atau kawan-kawan lah yang berjihad di Afghanistan.
mereka digelar dengan gelaran-gelaran pengganas, teroris. Dunia percaya kerana media sosial. Orang yang beriman tak? Orang yang beriman mesti ambil. Kalau datang dari Amerika, datang dari CNN, datang dari BBC, datang dari apa media macam ni, jangan percaya dulu, dengar aja. Kemudian buat penyelidikan ataupun tunggu sekejap. Ini kita tuan-tuan pantang sampai terus sebar, sampai terus sebar. Itu bahaya. Kadang-kadang makcik itu suka dapat dekat WhatsApp tu macam nampak benda baik. Terus sebar, terus sebar. Akhirnya rupanya dia silap dan salah. Macam mana nak tarik balik sebaran tadi? Kan susah. Okey, maka hadirin semua, maka kaedah ini sangat penting. Fadallu fala yastati'una sabila. Mereka sesat dan mereka tidak akan dapat mencari jalan kebenaran. Okey, baik. Ayat selepas ini adalah ayat yang lebih dahsyat pada menggambarkan sifat orang musyrikin yang seterusnya. Tuan-tuan kalau perasan, bermulanya kisah musyrikin pada bila? Pada ayat di atas. Kalau tuan tengok dekat atas sekali, mereka mengambil anak lelaki dan mengatakan bagi perempuan itu, malaikat itu adalah perempuan. Malaikat itu betina. Okey, mereka nak anak lelaki, anak perempuan tak nak, tapi sebut kat malaikat, malaikat itu betina. Okey, kemudian tuan-tuan tengok mereka itu mengambil selain Allah sebagai Tuhan. Tuan-tuan tengok ayat ke-45, mereka tak dengar Quran. Kalau dengar Quran pun tertutup hati mereka. Ayat ke-46 Allah Ta'ala sebut tentang sifat mereka, iaitu apa? Suka berpaling kalau Quran dibacakan, lari ke belakang. Dia kata tak payah nak dengar Quran. Okey. Kemudian pada ayat yang ke-47 Allah Ta'ala sebutkan tentang sifat mereka, boleh suka bisik-bisik. Suka bisik-bisik. Mana jangan. Ustaz tu kalau mula ceramah macam apa dia tak payah dengar. Oh, macam mana? Contohnya, dan bisik ke orang, jangan percaya, jangan dengar. Kemudian ayat yang ke-48, mereka suka melabel-label orang yang baik, yang soleh ini dengan label yang nak menjauhkan orang daripadanya. Tukang sihir, penyair, pemecah belah masyarakat, orang yang gila dan sebagainya. Pada ayat ke-49, kejahatan dan perangai mereka Allah sebut pula antara yang paling besar. Wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan a inna labab'utsuna khalqan jadida. Mereka berkata lagi, wahai Muhammad, dalam Quran tak nak dengar, label jahat pula kan. Lalu mereka kata, oh qalu, mereka pun berkata, a idza kunna idhaman, wahai Muhammad, bukankah kalau kami dah mati masuk kubur macam yang kau sebut, kami semua akan jadi tulang dan tulang itu akan hancur. Bukan tulang dia je, tulang tuan-tuan pun akan hancur, saya pun akan hancur. Tuan-tuan, kita akan mati, masuk dalam kubur nanti, daging kita kering, dimakan oleh tanah, tulang kita pun akan hancur. Hancur terus habis. Kalau tinggal pun tinggal yang ujung belakang ni, dekat tongkeng tu, yang keras tu, itu je kalau tinggal pun, menurut sebahagian ulama. Yang lain semua habis. Orang musyrikin mendatangkan satu andaian, wahai Muhammad, kalau kami sebagaimana yang kau dakwa, dah masuk ke dalam tanah, dah jadi tulang, tulang tu kering dalam tanah, semuanya hancur, takkan kami nak jadi manusia yang baru? Faham tuan-tuan? Itu maknanya apa tajuk dia? Ni ayat ni maknanya apa? Apa maknanya ayat ni? Mereka mengingkari kebangkitan selepas mati. Tuan-tuan, antara rukun dalam Islam dan iman, apa rukun iman? Percaya kepada hari akhirat. Dan antara benda yang mesti diyakini dan dipercayai, selepas hidup ini kita akan mati, dan selepas mati ini kita akan hidup semula. Itu adalah keimanan. Itu adalah keimanan. Orang musyrikin dan kafir menolak kehidupan selepas mati. Sebab itu namanya kafir. Orang Perak sebut kafir. Orang Kedah sebut kafir. Kenapa? Kerana mereka menghalang dirinya daripada percaya selepas hidup ini akan ada kehidupan lagi. Lalu tuan-tuan tengok dia kata apa? Allah sebut apa? Ini ayat, tuan-tuan, ayat bagi mati terus hujah mereka.
Baiklah, kalau kamu rasa tak nak jadi tulang, tak nak hancur, Allah sebut apa kat Nabi? Kul, sebut kat dia Muhammad, kunu hijaratan aw hadida. Allah sebut kat Nabi, wahai Muhammad cakap kat dia orang, kalau mereka tak nak hancur, cuba jadilah besi atau batu. Maknanya tuan, nanti masuk kubur wahai orang musyrikah, kalau rasa tak nak hancur, nak hidup balik kan, cuba jadi besi atau batu. Nanti kan tak kena makan tanah. Okey? Jadi boleh tak? Tak boleh juga. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan kalau nak guna ayat kilah macam tu je. Qul kunu hijaratan aw hadida. Kalau macam tu kamu jadi batu dan besi, nanti tak kena makan tanah, kekal badan kamu macam tu. Sebab itu rupanya Fir'aun ditutup dengan bekas besi. Dan kalau tuan-tuan tengok mayat-mayat pada zaman dahulu, mereka salut dengan alat-alat seperti itu untuk mengekalkan hidup mereka. Ayat ini menyebutkan antara benda yang tidak akan terhakis dengan perubahan adalah besi dan juga batu. Maknanya besi batu ni kalau tertanam dalam tanah, selama mana pun batu kekal batu, dan besi juga akan kekal sebagai besi. Kalau tuan-tuan buka dalam satu surah namanya suratul Hadid. Hadid maknanya apa? Besi. Tuan-tuan, dalam Quran ada surah besi, metal. Surah besi. Dalam Quran Allah sebut apa? Besi itu adalah satu bahan yang sangat kuat. Allah sebut ba'sun syadidun, bahannya sangat kuat. Sebab itu siapa yang perang dan menjadikan besi sebagai alatnya, dia adalah peperangan yang dahsyat dan kuat. Dan itu dipelajari oleh banyak tentera-tentera. Lahirlah yang namanya kita kebal, lahirlah yang namanya bom yang menggunakan besi, lahirlah meriam dan sebagainya yang menggunakan besi. Berdasarkan firman Allah, banyak-banyak objek dan logam yang paling kuat adalah besi. Okey, emas dia dinilai lain. Dia panggil penebat terbaik, betul je? Emas penebat terbaik, penebat terbaik. Sebab itu digunakan dalam fuse, dalam Swiss, dalam aircon dan sebagainya, kerana dia adalah penebat terbaik. Okey, hadirin yang dan guna dekat gigi, guna dekat hidung, giginya emas. Kenapa emas? Tak karat. Kalau besi lagi kuat tapi karat. Emas. Lihat giginya emas. Baik. Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Setelah itu tuan-tuan, atau lain-lain makhluk yang tidak terlintas di hati kamu yang tidak mungkin hidup, maka Allah berkuasa menghidupkannya kembali. Dia kata jadilah besi, ataupun kamu jadilah satu makhluk yang kalau dah mati tak hidup balik dah. Nabi jawab macam tu kan? Tuan-tuan, dia jawab balik. Ada suka menjawab. Orang musyrikin, orang kafir, dia nak batalkan hujah orang Islam. Nak batalkan hujah orang Islam. Tuan-tuan, apa disebut? Saya pun sat lagi ni tuan-tuan, saya pun sat lagi ni nak jumpa dengan seorang yang nak murtad. Bukan sat lagi lah, nantilah. Seorang nak murtad. Tak tahu ni apa ceritanya tuan-tuan nanti. Okey, kerana manusia itu dia yalah, mungkin dia ada benda ragu. Betul ke hidup ni? Betul ke Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, kenapa aku banyak ujian? Betul ke Tuhan ada? Betul ke lepas ni hidup balik? Tuan-tuan, semua persoalan tu kita kena jawab dengan hujah. Kalau tidak, orang yang nak murtad dia akan memilih untuk terus murtad apabila tidak ada jawapan yang memuaskan akal dan perasaan dia. Antara bila semua murtad, maknanya orang tu Islam lah. Okey, nak murtad. Okey, tuan-tuan doalah diberi kekuatan dan ilham apa agaknya cara nak bimbing supaya kekal mereka berada dalam Islam, insya-Allah taala. Baik tuan. Orang ni jawab balik. Nabi kata kalau kamu rasa hidup tak nak hancur, jadilah batu ataupun besi, atau jadi makhluk yang memang tak mati, tak hancur. Kan? Jadi makhluk yang tak hancur. Okey? Fasayaquluna man yu'iduna. Lalu mereka pun tanya, nanti siapa yang nak balikkan semula? Kalau kami dah hancur tu, siapa yang boleh balikkan kami semula jadi manusia asal?
Allah, Nabi sebut, Allah ajarkan kat Nabi, qul, sebutkan wahai Muhammad, allazi fatarakum awwal marah, yang mula-mula ciptakan kamu, dia boleh ulang balik kejadian kamu. Nak ragu apa? Dulu kamu tak ada, dia jadikan kamu ada. Sekarang kamu hancur, dia nak ulang balik. Mudah bagi Allah Ta'ala. Lalu dia jawab balik benar, fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Bila kamu jawab macam tu je, dia macam, ada jawapan. Dia pun pandang kat Nabi, oh gitu. Kalau gitu bila? Faham tuan-tuan? Faham? Nak saya dialogkan dari semula. Mereka katakan Nabi, wahai Muhammad, kalau kami dah hancur macam ni, siapa boleh jadikan kami balik? Lalu dikatakan kepada dia, kalau tak nak hancur, jadilah makhluk batu besi kalau kamu kuat. Kan kamu nak tentukan diri kamu tak ada Tuhan kan? Jadilah batu atau besi, atau mana-mana makhluk yang terlintas dekat kamu yang tak akan hancur. Okeylah, kalau gitu, kalau kami betul-betul hancur, tak boleh jadi batu dan juga besi. Kalau kami dah hancur, siapa yang nak jadikan kami balik manusia? Nabi jawab, siapa yang mula-mula jadikan kamu? Kamu dah ada kan? Siapa yang buat? Okey, yang itu yang akan jadikan balik. Alamak, ada jawapan pula. Dia tengok Nabi. Okey, kalau gitu, yang dah mati sekarang ni atau kami, bila dia nak jadi balik? Kami kalau dah mati, bila jadi balik? Jawab lagi tuan. Ngotot aja jawab kata. Dah, lalu dijawab tuan. Qul asa an yakuna qariba. Bila? Dia kata bila nak jadi balik? Nabi pun menjawab, boleh jadi masanya dah tak lama. Baik tuan. Apa maksud masa tak lama kat sini? Setiap benda yang diyakini pasti akan berlaku, dia adalah semakin dekat. Faham tuan-tuan? Saya bagi contoh. Okey, contoh anak tuan-tuan nak berkahwin. Bila nak akad nikah? Sekarang bulan 4. Akad nikahnya nanti bulan 6 lepas raya haji contohnya. Tuan-tuan, confirm dah setuju dah dua-dua pihak, majlis nanti nak buat bulan 6. Kan? Baik tuan-tuan, kalau nak buat bulan 6, masa semakin dekat ke semakin jauh? Esok semakin dekat, lusa semakin dekat kan? Inilah jawapan Nabi kepada mereka. Mereka tanya bila? Nabi kata, ianya boleh jadi semakin dekat. Boleh jadi dekat. Dekat maknanya apa? Bukan dekat ke esok. Semakin kamu akan rasakan dia hampir. Tuan-tuan, qul asa ayyakuna qariba. Baik tuan-tuan, itu adalah ayat ke-51. Kita berhenti dekat situ insya-Allah. Ayat 52, ayat 53 adalah ayat yang penting dalam menyelamatkan diri kita daripada berlaku sengketa sesama kita. Kadang-kadang saya bicara dengan Haji Wan dalam WhatsApp. Kadang-kadang Haji Wan text message. Kadang-kadang dia voice message. Kan? Kadang-kadang kalau saya text message dengan Haji Jupri ke tuan-tuan contohnya, saya message, kadang-kadang jawapan saya tu dibaca tak kena. Ataupun dia baca macam ustaz ni kurang asam betul lah contohnya lah. Kan? Ustaz, boleh tak tambah kuliah satu? Saya sebut leh. LH leh. Ustaz ni jawab macam tu je. Contohnya tuan-tuan, contoh. Kan contoh. Leh. Jawablah betul-betul. Waalaikumsalam. Ya ustaz, ya Haji, boleh. Gitu kan? Kan dalam hati contohnya tuan-tuan. Hadirin semua, nanti dalam ayat ni kita akan belajar ayat 2 ayat ke depan. Macam mana kalau kita tak jaga cakap sesama kita, syaitan boleh pusing ayat itu bagi orang yang dengar bermasalah dengan kita. Faham? Kita cakap, bagi kita tak ada masalah, okey. Bagi kita, ayat kita tu okey. Tapi orang tu dengar, syaitan buat dia faham ataupun dia rasakan ayat kita tu ayat cari pasal. Faham tak? Ayat cari pasal. Okey? Contohlah tuan-tuan, contoh je lah. Ni contoh je. Okey? Contoh, ada orang tanya saya soalan Quran. Dia tanya, ustaz, ini ayat ni maknanya apa? Saya pun kata, oh ni Ji, saya tak sempat panjang Ji, saya boleh sikit je Saya sebut, ayat ni macam ni Ji, kalau lebih-lebih tu Haji belajar bahasa Arab Haji. Saya cakap macam tu, ayat saya dengan niat saya, maknanya apa? Kalau Haji nak faham lebih dalam, belajar bahasa Arab. Tapi dia memahami ayat itu dalam perasaan yang berbeza. Dia kata, ustaz tu mentang-mentang tak boleh bahasa Arab. Faham tak?
Tuan-tuan, saya dah kena banyak kali sebab tu boleh cakap contoh. Tapi bukan contoh bahasa Arab lah, contoh-contoh lain. Saya cakap dengan ayat bukan tak ada perli, tak ada apa, niat kita memang menjawab soalan itu. Tetapi yang mendengar rupanya kadang-kadang kita bergurau. Kadang-kadang gurau. Kan? Kadang-kadang gurau. Okey, kadang-kadang gurau. Dia kata aku boleh daripada surau tadi. Mentang-mentang aku tak pernah pergi surau, aku cakap macam tu. What happened? Apa yang berlaku ni pakcik? Tuan-tuan, tapi memang banyak berlaku. Saya yakin tuan-tuan ada pengalaman macam tu. Kadang-kadang gurau je sesama muslimat. Gurau, cakap gurau. Kan? Cakap gurau, tetapi dia terasa. Dan tuan-tuan, ayat ke berapa? Ayat yang ke 2 ayat sebelum. Ayat yang ke-53 akan menyentuh tentang itu nanti insya-Allah. Tapi saya rasa kita tak jumpa dah, raya baru jumpa kan. Tuan-tuan, kita tak. Betul kan? Kan ada Selasa lagi? Ada satu lagi Selasa? Alamak, ada pula. Okey, tak apalah tuan-tuan. Bolehlah jumpa kalau ada tuan-tuan untuk persiapan hari raya. Raya-raya kan ramai jumpa orang. Kan? Ramai orang kan? Nah gitu. Okey. Kita raya rumah orang, tengok rumahnya sebelah tengah buat. Kita kata, rumahnya belum siap lagi. Ayatnya kan betul, bukannya salah. Tapi yang dengar tu tuan-tuan, dia rasa macam perli pula. Ayolah, kita duit tak banyak. Saya bukan nak cakap itu. Tapi boleh jadi tak tuan-tuan? Boleh jadi. Ayat tu sebut apa? Wahai hamba-hambaku, cakaplah yang bukan yang baik, cakaplah yang paling baik, sampai syaitan tak boleh eksploitasi ayat kamu untuk lagakan kamu. Boleh jawab dia? Minta maaf jawab dia kalau salah silap Jumri ya. Kadang-kadang kita mesej tu betul ayatnya, tapi bacanya salah faham. Bila baca ni salah faham tuan-tuan, jadi kelahi sesama manusia. Betul tak? Betul. Suami isteri pun boleh jadi macam tu, apa tak lagi orang luar. Okey, jadi tuan-tuan, nanti ayat 53 ajarkan kita kaedah berinteraksi yang betul supaya syaitan tak boleh manipulate perkataan kita yang boleh melagakan sesama manusia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung tu dibawakan, letakkan kat pintu dan saya ambil. Allahumma salli ala Muhammad. Jazakumullah khairan. Ada lagi? Ada satu lagi? Tabung raya. Tak payah dah. Tak payah. Nak ke tak payah? Tak payah. Tak payah, tak apa. Kalau betul Orang nak siap-siap masak ke apa